Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, kita teruskan ya. Masih lagi bab 6 bagi matematik tingkatan 5. Masih lagi dalam tajuk hubungan nilai sinus, kosinus dan tangen bagi nilai sudut. Okey, kita tengok perkaitan perkaitan di antara hubungan nilai sinus, kosinus dan tangen dengan nilai koordinat x dan y bagi sudut dalam sukuan kedua, ketiga dan keempat dalam bulatan unit. Ingat ya, bulatan unit. Dalam rakaman video yang lepas, cikgu sudah bagi tahulah apa itu bulatan unit, macam mana dia berada di mana. Kalau sukuan yang pertama dia berada di yang ni ikut lawan arah jam. Sukuan yang pertama, sukuan yang kedua, sukuan ketiga dan sukuan keempat. Okey, yang ni cikgu sudah terangkan pada video yang lepas. Maknanya setiap sukuan ni dia adalah 90 darjah. Di sini 0 sehingga 90, 90 sehingga 180, 180 sehingga 270, 270 sehingga 360 darjah. Okey, yang ni sudah cikgu terangkan dalam video yang lepas lah. Jadi kamu boleh rujuk. Jadi hubungan nilai sinus, kosinus dan tangen ni dalam koordinat ni macam mana kita mau tengok dia? Dia nak nilai sinus apa, cos apa dan tangen apa. Sebenarnya, yang ni daripada tingkatan 3 ni sebenarnya kita sudah belajar yang mana sin adalah tentangan per hipotenus dan cos ialah sebelah per hipotenus. Dan sama juga tangen. Tangen adalah tentangan per sebelah. Okey, rumus sin, cos dan tangen ini sebenarnya bergantung kepada tentangan, hipotenus, cos dan tangen ini. Ini nilai yang ni sebenarnya datang daripada mana? Datang apabila terjadinya ataupun apabila terbentuknya satu segitiga. Segitiga yang macam mana? Segitiga yang bersudut tegak. Bersudut tegak macam mana? Yang bersudut tegak yang mempunyai 90 darjah. Apabila ada sudut tegak, barulah kita boleh guna yang mana sin theta sama dengan tentangan per hipotenus, cos theta sama dengan sebelah per hipotenus dan tangen theta sama dengan tentang per sebelah. Jadi, kita sudah tahu dia berkait dengan segitiga bersudut 90 darjah. Jadi kita mau cari segitiga bersudut 90 darjah ini di dalam sukuan bulatan kita ni, dalam bulatan unit. Macam mana kita mau cari? Okey, seterusnya. Okey. Sebelum kita cari yang ni, sin theta ini kalau masih ingat lagi lah macam mana kita mau ingat akronim bagi sin theta, cos theta, tangen theta masa di form 3 dulu. Macam mana kita mau ingat? Sin saya T terpulang kepada kamu lah. Yang ni TH. Seterusnya adalah cos S per H dan T per S. Jadi macam mana kita mau ingat? Banyak akronim yang boleh kita buat daripada perkataan ini. Contohnya, saya tak handsome. Kalau saya handsome, tentu Tasha suka. Terpulanglah. Terpulang kepada ni. Tapi yang paling glamour hafalan dia adalah saya takut hantu. Kalau saya hantu, tentu tak takut sangat. Terpulanglah yang mana yang kamu mau ingat. Ataupun kamu mau akronim sendiri pun boleh. Jadi sekarang ni kita sudah tahu berkenaan dengan sin, cos dan tangen. Jadi kita sudah tahu sin, cos dan tangen tentangan hipotenus dia berkait rapat dengan satu segitiga yang bersudut 90 darjah. Jadi kita mau carilah sukuan tersebut. Kita mau lukis sukuan tersebut 90 darjah sudut tegak itu di dalam bulatan unit kita. Jadi macam mana kita mau lukis? Okey, yang pertama. Contohnya koordinat cikgu di sini. Dia kata berkaitan dengan koordinat kan. Koordinat cikgu di sini X dan Y.
Jadi bulatan unitnya di mana? X dan Y. Dan sudut cikgu di sini. Jadi daripada saya punya koordinat ni, saya mau buat satu segitiga. Jadi macam mana bentuk segitiga? Ini. Di mana di sini adalah nilai X, nilai Y, ni ketinggian. Ketinggian ini adalah refer kepada Y. Ni. Y tinggi. Dan tapak dia. Tapak dia adalah X. Ini. Ini adalah bentuk segitiga. Yang mana koordinatnya adalah X dan Y. Okey, kita tengok di sokongan yang kedua. Macam mana bentuk segitiga. Okey, sama juga saya ada koordinat di sini. Dan koordinat yang terbentuk adalah begini. Betul ke begini? Sama juga bagi sokongan yang kedua. Okey. Bentuk segitiga. Cuba tengok yang kita nak tengok bentuk segitiga tadi. Kenapa perlu ada segitiga? Sebab bila sin, cos, tangent dan theta tangent, dia mesti berkait rapat dengan segitiga bersudut tegak. Okey, dan sokongan yang keempat. Okey, begini. Ingat ya, bila kita mau lukis segitiga di dalam bulatan, unit, kamu kena pastikan apa dia? Kamu kena pastikan tapak segitiga yang terbentuk wajib menyentuh paksi X. Mana tapak? Ini tapak dia. Cuba kita tengok di sokongan yang pertama. Adakah tapak dia mesti menyentuh pada paksi X? Mesti menyentuh pada paksi X. Ya, dia betul-betul tak? Cuba tengok sokongan yang kedua. Adakah dia menyentuh pada paksi X? Ini tapak dia ni. Bagi sokongan yang kedua, kita tengok sokongan yang keempat dulu. Okey, yang keempat ni. Kenapa keempat ni salah? Sebab dia tidak menyentuh koordinat. Sepatutnya ada garis yang menyentuh koordinat di sini. Tapi dia tidak menyentuh koordinat. Sebab apa? Sebab soalan kata koordinat, dia mesti menyentuh koordinat di sini. Jadi untuk sokongan keempat ni bentuknya salah. Kita tengok sokongan yang kedua. Kenapa sokongan yang ketiga ni salah? Sebab dia punya tapak dia ni tidak di sini ataupun di sini tidak menyentuh pada paksi X. Dia mesti menyentuh pada paksi X di sini. Dia mesti sentuh di sini. Ni bentuk segitiga dia. Dia mesti menyentuh di sini. Tetapi segitiga ini tidak menyentuh mana-mana pada paksi X. Sama juga bagi sokongan yang kedua. Sokongan yang kedua juga salah. Kenapa salah? Sebab dia tidak menyentuh mana-mana nilai pada paksi X. Ingat ya, bila kita mau melukis segitiga, segitiga dalam bulatan unit, dia mesti menyentuh pada paksi X. Dan yang betulnya yang mana? Yang betulnya berada di sokongan yang pertama. Ni tapak dia menyentuh pada paksi X. Dia mesti ada tapak yang menyentuh pada paksi X. Jadi kita tahulah bentuk begini salah. Jadi seterusnya. Jadi ini dalam sokongan yang pertama dia mesti menyentuh pada paksi X. Menyentuh pada paksi X. Dan sokongan yang kedua, tengok yang ni yang betul lah. Yang betul. Dia mesti menyentuh pada paksi X pada sokongan yang kedua. Bentuk segitiga. Yang ini pun sama, dia mesti menyentuh koordinat dan menyentuh pada paksi X, tapak dia. Dan juga dan juga bagi sokongan yang keempat, dia juga mesti menyentuh pada paksi X dan koordinat. Daripada asalan pergi kepada koordinat, kemudian gariskan dia. Garis ni bila kita mau garis mesti menyentuh pada paksi X. Okey, seterusnya. Jadi sekarang kita sudah tahulah bentuk-bentuk segitiga di dalam bulatan unit, yang mana unitnya adalah, yang mana hipotenusnya. Jadi sebenarnya jari ni. Yang mana hipotenusnya nilainya adalah 1. Sekarang kita mau lukis. Okey, sekarang kita mau test lah. Sin ni sama dengan apa, cos ni sama dengan apa, dan tangent theta ni sama dengan apa. Jadi kita mau tengok, kita mau test. Okey, kita keluarkan bentuk segitiga ini. Okey, daripada segitiga ini, kita tahu koordinat kita adalah X dan Y. X-nya berada di sini. Ni dia punya tapak ni. Daripada 0 sampai sini, panjangnya adalah X.
Sama juga daripada 0 sampai ke sini nilainya adalah Y. Sama juga mau tulis Y di sini, Y di sini pun sama. Jadi kita punya di sini tapak kita X dan ketinggian kita adalah Y. Daripada 0 ke sini ni yang dia punya hipotenus ni nilainya berapa? Ingat ya, daripada 0 sehingga ke lilitan ini kita panggil jejari. Ni jejari bulatan unit, jejarinya wajib satu. Jadi kita keluarkan bentuk segitiga tu. Kita keluarkan bentuk segitiga. Yang mana bagi kita tahu theta, sudut kita berada di sini. Ini sudut kita. Bila sudut kita di sini, ingat ya, kita mesti tentukan di manakah sebelah, di manakah tentangan dan di manakah hipotenus. Jadi sudut yang bersebelahan dengan ni kita panggil sudut sebelah lah. Sebelahnya di sini. Yang di sini kita panggil apa? Yang di sini kita panggil tentangan. Yang bertentangan dengan dia. Ini adalah tentangan. Yang bertentangan dengan sudut. Yang bertentangan dengan sudut adalah Y. Dan yang ni, yang di atas ni, ini kita panggil hipotenus. Hipotenusnya apa? Hipotenusnya hipotenus lah. Berapa nilai hipotenusnya? 1. Okey, daripada sini kita mau kira. Jadi kita sudah tahu. Dia punya sebelah di mana, tentangan di mana, dan hipotenusnya di mana. Jadi kita mau tahulah sin ni sama dengan apa, cos ni sama dengan apa, tangent ni sama dengan apa daripada yang warna merah di atas ni. Jadi kita sudah tahu sin theta sama dengan tentangan per hipotenus. Tentangan adalah Y. Jadi di sini tentangan kita adalah Y. Hipotenus kita berapa? Hipotenus kita adalah 1. Jadi maknanya sin theta sama dengan tentangan adalah nilai Y. Hipotenusnya adalah 1. Y per 1. Y per 1 bila bahagi apa-apa nilai bahagi dengan 1 dia tidak menjejaskan, jadi equal to Y. Ini bagi sin Y. Okey, kita tengok yang kedua pula. Yang kedua pula adalah cos theta. Cos theta sama dengan sebelah per hipotenus. Jadi sebelahnya berapa? Sebelahnya adalah X. Hipotenusnya adalah 1. Jadi cos theta equal to X per 1. Sebelah adalah X, hipotenusnya 1. X bahagi dengan 1 sama juga, dia tidak memberikan apa-apa efek. Jadi cos theta sama dengan X. Okey, seterusnya adalah tangent theta. Tangent theta sama dengan tentangan per sebelah. Tentangan dia adalah Y dan sebelah dia adalah X. Tentangan Y, sebelah dia adalah X. Jadi kita tengok tangent theta equal to Y per X. Tentang per sebelah. Jadi Y per X. Okey, ini kita sudah tahu. Maknanya sin theta adalah Y. Nilai sin theta adalah Y. Cos theta adalah X. Dan tangent theta adalah Y per X. Dalam bulatan unit. Yang ni kamu kena ingat. Kalau kamu tak boleh ingat, kamu kena ingat yang ni. Macam mana bentuk segitiga di dalam bulatan unit ni. Sama juga bagi sukuan yang kedua. Sama juga nilai dia sin theta equal to Y. Apabila segitiganya berada di sukuan yang kedua macam ni. Ataupun berada di sukuan ketiga dan sukuan keempat. Semua nilai sin adalah Y. Cos theta adalah X. Dan tangent theta adalah Y per X. Daripada ni lah. Maknanya kita sudah tahu. Sin theta equal to koordinat X. Cos theta equal to koordinat yang ni koordinat Y. Sin theta koordinat Y. Cos theta koordinat X. Dan tangent theta koordinat Y per koordinat X. Yang daripada sini. Yang ni tak perlu ingat ni sebenarnya. Yang jadual ni tidak perlu ingat. Apa yang perlu kamu ingat ni? Yang pink ni. Yang sudah kita kira tadi. Yang sudah kita cari tadi. Okey, seterusnya. Kita tengok contoh 3. Contoh 3 yang mana setiap rajah berikut menunjukkan satu bulatan unit dengan sudut theta. Tentukan nilai sin, cos dan tangent. Ingat sin, cos, tangent ni. Kita kena ingatlah yang kita buat tadi. Yang sudah kita cari tadi. Segitiga dalam bulatan unit. Yang mana sin equal to koordinat Y. Cos theta equal to koordinat X.
Dan tangent theta equal to koordinat y bahagi dengan x. Jadi di sini berdasarkan soalan yang pertama ni, dia bagi kamu koordinat. Yang mana yang di depan ni adalah nilai x. Ini adalah nilai x. Dan yang ni adalah nilai koordinat. Koordinat apa nilai di sini? Di sini adalah nilai y. Jadi kita binalah. Maknanya sin sin theta equal to koordinat y. Tulis koordinat y 0.8829. Koordinat cos theta sama dengan koordinat x. Okey, koordinat x adalah 0.4695. Dan tangent theta equal to y bahagi dengan x. Jadi y bahagi dengan x lah. 0.8829 bahagi dengan 0.46. Oh, saya terbalik ni, saya salah Sepatutnya 0.8829 bahagi dengan 0.4695. Yang ni saya salah, saya terbalik ni. Sepatutnya y bahagi dengan x. Jadi dapatlah kita punya tangent theta. Ini bagi soalan yang pertama. Sama juga soalan yang kedua. Soalan yang kedua, dia punya koordinat berada di sekuar yang ketiga. Sama juga. Ini adalah x dan yang ni adalah y. Mesti x duluan. Kemudian y. Ini adalah koordinat lah. Yang mana sin theta equal to koordinat y. Maknanya sin theta sama dengan negatif 0.446. Dan cos theta equal to negatif 0.8387. Dan tangent theta equal to y bahagi dengan x. Y-nya berapa? Negatif. Saya terbalik juga ni. Sorry saya terbalik. Ni salah ni. Sepatutnya y adalah negatif 0.446 bahagi dengan 0.8387. Y bahagi dengan x. Okey, seterusnya. Seterusnya kita tengok. Yang ni saya harap berdasarkan yang soalan tadi, berdasarkan penjelasan saya tadi, kamu dapat jawablah soalan ni. Soalan ni. Okey, sekarang kita mahu tentukan nilai sinus, kosinus dan tangent bagi sudut dalam sekuar yang kedua, ketiga dan keempat yang sepadan dengan sudut 30 darjah, 45 darjah dan 60 darjah. Tadi sudut theta betul tak? Sekarang dia state. Ni biasanya soalan ni tanpa menggunakan kalkulator. Soalan tu akan bagi tahu tanpa menggunakan kalkulator, selesaikan soalan berikut. Dia suruh kamu cari sin 30 berapa, kosinus 30 berapa, tangent 30 berapa. Biasanya soalan ini 30, 45 dan 60 ini tanpa menggunakan kalkulator. Kamu tidak boleh tekan kalkulator lah. Jadi macam mana kita mahu selesaikan soalan ni? Sebenarnya soalan ini dia berkait rapat. Samalah juga. Kalau sinus, kosinus, tangent ni, dia tidak lepas daripada bentuk segitiga. Bila kamu jumpa sin, cos, tangent, sin, cos, tangent, sin, cos, tangent, ini memang untuk bentuk segitiga. Jadi kita tengoklah perkaitan antara segitiga sama sisi. Bila kita tengok segitiga sama sisi ni, sama sisi maknanya nilai sisi dia semua sama. Kalau di sini 2, sini pun 2 dan di sini pun 2. Dan apabila semua sama sisi, jadi sudutnya juga sama. Satu segitiga nilainya adalah 180. Bila sama maknanya 180 bahagi dengan 3. Dapatlah 60 darjah. Bila kita kata segitiga sama sisi, sisi dia mesti sama. Dan nilai sudut dia juga sama. Yang kedua, ingat ya, sinus, kosinus, tangent dia mesti berkait rapat dengan bentuk segitiga. Adalah segitiga sama kaki. Sama kaki ni macam mana? Kaki kita ada berapa? Kaki kita ada 2. Maknanya samalah. Ini kaki dia. Kaki 1, kaki 2. Di sini, ni kaki dia. Bila dikata sama kaki, maksudnya di sini kaki dia adalah sama. Panjang dia adalah sama di sini. Contohnya di sini nilainya 1, di sini juga 1. Jadi di sini apa kita panggil ni? Kita panggil hipotenus. Macam mana dapat? Yang ni cikgu. Okey, yang ni nanti cikgu terangkan kemudian.
Don't worry. Apabila segitiga sama kaki, sudut yang terbentuk di sini adalah 90 darjah. Sebab apa kaki dia sama kan? Dia menghubungkan di sini, jadi di sini adalah 90 darjah. Ingat, satu segitiga 180 darjah. Apabila di sini 90 darjah, jadi bahaginya adalah 90. 90 bahagi 2, kaki dia mesti sama. Jadi nilai dia adalah di sini 45 darjah. Okey, seterusnya. Daripada bentuk segitiga sama sisi tadi. Ni tadi. Semua sama kan? Kita pecahkan kepada 2. Bahagikan segitiga ini kepada 2 bahagian. Maknanya di sini 60-60. Jadi sudut ni, sudut di atas ni, bila kita bahagikan kepada 2, asalnya 60 kan tadi? Bila bahagikan kepada 2, dia akan jadi berapa? Ni kita potong dia kepada 2 bahagian. Asalnya puncak dia ni juga 60 darjah. Apabila kita bahagi kepada 2, dapatlah nilai di sini adalah 30 darjah. Di sini pun 30 darjah. Sama juga segitiga sama kaki tadi. Apabila di sini panjang sama sisi, tak habis lagi yang ni, nanti dulu yang tu. Panjang sisi sama sisi tadi semua nilai dia 2 kan? Apabila kita potong, dia akan terbahagilah kepada 2. Daripada 2 tadi, di sini akan jadi 1. Dan di sini akan jadi 1, nilai 1. Okey, dan segitiga sama kaki. Okey, sama kaki yang tadi ni. Kita pusingkan dia. Dia akan jadi bentuk macam ni. Kita kasih tegakkan dia. Bila tegakkan dia macam ni, barulah kita nampak. Oh, segitiga tegak. Dia sebenarnya segitiga tegak. Okey. Seterusnya, kita mau tengok sudut yang pertama. Yang ni kita buang. Kita ambil satu je sebelah. Yang sebelah lagi kita tidak mahu. Berdasarkan teorem Pythagoras, ingat ya, bila melibatkan segitiga ni, kita ada trigonometri dan teorem Pythagoras. Memang tidak terlepas dengan teorem Pythagoras. Ingat lagi tak teorem Pythagoras yang macam mana? Ini adalah hipotenus, garis yang paling panjang adalah 2. Jadi macam mana mau cari nilai ini? Ini adalah hipotenus kuasa 2 tolak dengan tolak dengan garis yang paling pendek. Hipotenus garis yang paling panjang. Okey, dapatlah nilai dia. Jadi 2 kuasa 2, 4. 4 tolak dengan 1 kuasa 2. Jadi 4 tolak dengan 1 nilainya adalah 3. Jadi apa dia punya panjang di sini? Panjang di sini adalah 3. Punca kuasa 2, 3. Ataupun set 3. Dan sudut yang terbentuk di sini apabila kita buangkan kepada 2 tadi, sudut yang terbentuk di sini adalah juga 90 darjah. Jadi macam mana kita mau kira? Kita tengok sudut yang pertama dahulu. Sudut yang pertama dahulu iaitu, kita tengok sudut yang pertama. Berdasarkan yang ni jugalah. Sin tentang perhipotenus sebelah. Cos sebelah perhipotenus tangent tentang yang persebelah. Okey, daripada yang ni kita mau bina. Kita mau tahu nilai. Sin berapa nilai dia? Cos berapa? Jadi, kita tengok dulu bagi sudut 30 darjah. Bagi sudut 30 darjah, jangan tengok ini. Jangan tengok ini. Kita tengok sudut 30 darjah. Yang ni kita potong. Bagi sudut 30 darjah, yang ini, ini adalah bersebelahan dengan dia, S. Dan nilai 1 ni apa? Nilai 1 ini adalah tentangan. Tentangan. Dan 2 ni apa? 2 ini adalah hipotenus. Jadi kita tengok dulu yang pertama, sin theta. Sin theta tentang perhipotenus. Tentangnya berapa? Berdasarkan 30 darjah tadi. Tentangnya adalah 1, hipotenusnya adalah 2. Jadi apakah jawapan dia di sini? 1/2. Cos theta. Cos theta sebelah perhipotenus. Sebelah dia berapa? Set 3. Ataupun punca kuasa 2, 3. Hipotenusnya berapa? 2. Jadi set 3 dengan 2. Sama juga dengan tangent theta. Tangent theta sama dengan apa? Tentangan persebelah. Tentangan dia berapa? 1. Sebelah dia berapa? Set 3. Jadi jawapan dia adalah 1/set 3.
Okey, selesai untuk sudut 30 darjah. Sekarang kita tengok sudut 60 darjah. Di mana sudut 60 darjah? Yang ni potong, kasih potong. Kita tidak mahu tengok yang ni. Kita mahu tengok 60 darjah. Yang ni adalah bertentangan. Jadi yang ni sudah bertukar tempat tadi. Ini adalah bertentangan dengan sudut. Dan yang ini, satu ini adalah nilai sebelah dia, S. Dan dua ini adalah hipotenus. Kita tengok yang pertama. Sin 60. Sin 60 tentangan. Sin. Tentangan per hipotenus. Sin tentangan dia adalah sek 3. Hipotenusnya adalah 2. Jadi jawapan di sini adalah sek 3 per dengan 2. Seterusnya adalah cos theta. Cos sebelah per hipotenus. Sebelah adalah nilai 1. Hipotenusnya adalah 2. Jadi 1 per 2. Dan tangen theta tentangan per sebelah. Tentangan dia adalah sek 3. Sebelah adalah 1. Jadi sek 3 bahagi 1. Bila bahagi dengan 1 dia sebenarnya tidak merubahkan apa-apa. Jadilah jawapan dia sek 3. Ini bagi sudut 60, 30 dan 60 darjah. Okey, sekarang kita mau tengok pula bagi segitiga seterusnya. 90 darjah kita tidak mau tengok. Kita mau tengok ni. 45 darjah. Bagi 45 darjah sama juga. Ini adalah bertentangan dengan dia. Kita mau carilah tentangan bagi 45 darjah. Tentangan dia. Apabila di sini tentangan, yang ini adalah sebelah. Okey, jadi hipotenusnya di mana ni hipotenusnya? Ini hipotenusnya. Jadi kita mau cari berdasarkan yang ini juga. Cos, sin, cos, tangen. Dan kita mau isi jadual. Sin theta. Sin theta equal to tentangan per hipotenus. Tentang 1 hipotenus sek 2. Dapatlah 1 per sek 2. Cos theta sama dengan sebelah per hipotenus. Sebelah 1 hipotenus sek 2. Dan sama juga tangen theta. Tangen theta sama dengan tentang per sebelah. Tentangan dengan dia adalah 1, sebelah dia juga 1. Jadi 1 bahagi 1 dapatlah nilainya 1. Okey, sekarang kita sudah tahulah tadi 30 darjahnya macam mana jawapannya. 45 darjah macam mana, 60 darjah macam mana. Jadi untuk jadual ini kalau kamu boleh ingatlah. Kamu kena wajib ingat macam mana. 30 darjah ni macam mana, apa jawapan dia. Sin 30, cos 30 kamu kena ingat. Tapi jika kamu tidak ingat dan tidak faham, kamu boleh rujuk bentuk segitiga tadi. Sebab tu cikgu tunjukkan kepada kamu bentuk segitiga tadi. Sebab kadang-kadang kita tidak ingat ni. Sin 45 berapa? Aku tak ingatlah. 1 per 2 ke 1 per 2? Jadi macam mana mau ingat? Kamu ingat bentuk segitiga tadi dan kita cuba apply balik. Apply balik. Sin sebelah per hipotenus, cos sebelah tentangan. Yang tadilah yang cikgu bagi tahu tadi. Saya tak handsome. Kalau saya handsome, tentu Tasha suka. Yang tadilah macam mana kita mau ingat tadi. Jadi itu adalah untuk aplikasi bentuk segitiga tadi. Kalau kamu tidak ingat, tidak boleh nak hafal, kamu kena ingat macam mana kita nak aplikasikan trigonometri di dalam bentuk segitiga tegak. Okey, seterusnya. Daripada, ni tengok soalan dia. Tanpa menggunakan kalkulator saintifik, tentukan nilai bagi berikut berdasarkan sudut rujukan sepadan. Apabila soalan dia bagi tahu kamu tanpa menggunakan kalkulator, maknanya mesti melibatkan sudut yang kita cari tadi. Mesti melibatkan sudut ni. Bila dia bagi tahu kamu tidak menggunakan kalkulator, wajib inilah yang kita akan guna. Jadi kita mau carilah macam mana tadi. Cos 150 darjah berdasarkan sudut sepadan. Ingat sudut sepadan ni sudah cikgu bagi tahu sebelum ni. Sudut sepadan nilai dia mesti kurang daripada 90 darjah. Bila kita kata sudut sepadan, nilai dia mesti 90 darjah. Jadi sekarang kita ada 150 darjah. 150 darjah ni kurang ataupun lebih daripada 90 darjah. Jawapan dia lebih ni. Dia mesti kurang daripada 90 darjah. Ini adalah berkaitan dengan sudut sepadan.
Dan kita mesti ingat. Yang ni sudah cikgu bagi tahu juga dalam rakaman video yang lepas, yang mana bagi sekuan yang pertama sin cos semua adalah positif. Yang maksudnya sin cos tangent adalah positif. Bagi sekuan yang kedua yang positif hanyalah sin. Yang positif adalah sin. Sekuan yang ketiga yang positif adalah tangent dan sekuan yang keempat yang positif adalah cos. Okey, daripada ini kita mau jawab soalan. Yang pertama adalah cos 90 darjah. 150 darjah. Jadi kita tengok nilai 150 darjah berada dalam sekuan yang kedua. Sekuan yang kedua. Kalau sekuan yang kedua, dan nilai kosinus adalah negatif bagi sekuan yang kedua. Kita tengok sekuan yang kedua. Negatif bagi sekuan yang kedua. Jadi kita mau carilah. Maknanya apabila nilai di sini cos bagi sekuan yang kedua adalah negatif, kamu kena tulis negatif. Itu yang pertama. Ini fungsi dia. Jadi macam mana mau cari sudut sepadan? Sudut sepadan bagi sekuan yang kedua adalah 180 tolak theta. Jadi 180 tolak dengan theta kita adalah 150. Dapatlah negatif cos 30. Negatif cos 30 tadi tengok jadual yang kita bina tadi. Kamu dapatlah nilai ni. Jadual yang kita bina tadi, ingat lagi tak? Ni yang tadi ni. Yang tadi ni. Okey, tak apalah. Kita teruskan. Yang tadi yang kita buat tadi. Kamu kena rujuk baliklah. Okey, seterusnya adalah nilai tangent 225. Okey, tangent nilai 225 berada di sekuan yang ketiga. Dan nilai tangent adalah positif bagi sekuan yang ketiga ni. Bagi sekuan yang ketiga, yang positif hanyalah tangent. Jadi kalau dia positif, kita tulis sahaja macam mana kita mahu tulis jawapan kita. Apabila dia positif pada sekuan yang ketiga, kita tulis positif. Kalau dia negatif, negatif lah. Bagi sekuan yang ketiga, macam mana mahu cari sudut sepadan dia? Theta tolak dengan 180. Theta kita adalah 225 tolak dengan 180 dapat tangent 45. Macam mana dapat satu ni? Daripada jadual tadi yang kita buat tadi. Tangent 45 tadi. Jadual mana cikgu? Jadual ini. Ni. Tangent 45 nilainya adalah 1. Cos 30 nilainya adalah sec 3/2. Ni jadual nilai yang kita guna tadi. Okey, seterusnya soalan C, sin 300. Ni soalan C, sin 300. Kita tahu nilai 300 berada di sekuan yang keempat. Dan apabila berada di sekuan keempat, sin adalah negatif. Jadi kita tulis negatif. Bila negatif lah kamu kena tulis tick di sini. Jadi bila di sekuan yang keempat 300 tolak dengan theta, 300 tolak dengan 300 darjah. Jadi dapatlah sin 60. Yang ni cari di mana cikgu? Cari daripada jadual yang cikgu tunjuk tadi. Sin 60. Apa jawapan dia? Jawapan dia adalah sec 3/2. Mesti ada jawapan dia negatif. Kenapa? Sin pada sekuan yang keempat adalah negatif. Okey, seterusnya. Okey, soalan dia. Diberi sin, hitung nilai sudut. Dia bagi kamu sin. Sama juga bila soalan contoh 6 ni, dia bagi macam ni. Kamu kena kaitkannya ni. Dan kita tengok. Sin theta sama dengan 0.6157. Tanda positif. Kalau tanda positif, dia berada di sekuan yang keberapa sin? Ni semua positif. Kita tengok. Yang kedua dia positif. Yang ketiga dia negatif. Jangan ambil sin. Dan yang keempat dia bukan ni. Maknanya, dia berada yang positif saja kan? Maknanya dia berada di sekuan yang pertama dan sekuan yang ketiga. Maknanya soalan ini ada dua jawapan. Ada dua jawapan. Jadi macam mana kita mau cari jawapan dia? Okey, yang pertama sudah kita tahu kita ada dua jawapan. Yang mana jawapan kita dalam sekuan yang pertama dan sekuan yang kedua. Okey, kita cari dulu sudut sepadan dengan dia. Jadi kita mau cari theta, sin theta. Kita mau yang ini theta sahaja.
Kita tidak mahu sin. Jadi sin pergi ke sebelah, dia akan jadi sin negatif 1. Sin bila dibuang ke seberang, dia akan jadi sin negatif 1. Sini tinggallah theta. Tekan kalkulator, sin negatif 1, 0.6157, kamu akan dapat 38 darjah. 38 darjah ni apa? 38 darjah ini adalah nilai A, ataupun nilai sudut rujukan. Dia berada di mana? Berada di sudut pertama dan sudut kedua. Okey, ada dua jawapan. Okey, soalan yang pertama, theta sama dengan A. A kita berapa? A kita adalah 38 darjah. Jadi terus dapat jawapan. Theta sama dengan 38 darjah. Soalan yang kedua. Soalan yang kedua, sudut sepadan dia berada di sini. Sudut sepadan kita berada di sini. Kita mau cari theta. Jadi macam mana mau cari theta ni? Jadi 180 darjah. Macam mana mau cari? 180 darjah tolak dengan 38. Bukan 65 ni, saya salah. Bukan 65 ni. Sudut rujukan kita tadi berapa? Yang kita kira tadi. Nilai di sini adalah 38. Maknanya sini 38. Jadi nilai sudut kita adalah 180 darjah tolak dengan 38, dapatlah 142 darjah. Okey, seterusnya kita tengok soalan B. Dapatlah dua jawapan. Jawapan pertama, jawapan kedua. Soalan B juga sama. Mesti berkait dengan ni, yang ni kamu kena ingat. Dan yang ini. Soalan yang kedua, dia bagi cos, nilai cos adalah negatif. Apabila cos negatif, tengok jawapan dia. Jawapan dia adalah negatif. Bila negatif, kamu kena cari negatif dia berada di mana. Okey, yang ini cos negatif, mesti ada dua jawapan. Dan sekuan yang ketiga juga dia negatif. Kalau sekuan yang keempat dia positif, tidak boleh ambil lah sekuan yang keempat. Bukan di sekuan yang keempat dan bukan sekuan yang pertama. Jadi jawapan kita mesti berada di sekuan yang kedua dan sekuan yang ketiga. Okey, dia berada di sekuan yang kedua dan sekuan yang ketiga. Okey, jadi kita mau cari dulu kita punya sudut sepadan. Jadi cos negatif 1, 0.4. 226 adalah 65 darjah. Ini adalah sudut sepadan. Kita ada dua jawapan tadi kan? Bagi sekuan yang kedua begini dan sekuan yang ketiga. Okey, sekuan yang kedua. Di sini adalah 65 darjah. Jadi kita mau cari sudut kita berapa? Jadi bagi sekuan yang kedua, kita mau cari yang warna merah. Ini sekuan yang kedua adalah 180 darjah. Jadi makna 180 darjah tolak dengan 65, dapatlah 115 darjah. Dan sekuan yang ketiga, bagi sekuan yang ketiga, 65 sudut sepadan dia berada di sini. Jadi macam mana kita mau cari nilai sudut? Yang di atas ni kita tahu nilai di atas ni adalah 180 darjah. Jadi di sini adalah 65. Jadi sudut dia macam mana kita mau cari? 180 tambah dengan 65. Jadi dapatlah jawapan dia 245 darjah. Okey, step yang sama, cara yang sama kita mau jawab soalan C. Soalan C, kita perhatikan di sini tangent dia adalah negatif. Jadi kita cari dia berada di sekuan yang keberapa. Tangent, nilai tangent adalah negatif. Kita tengok negatif. Okey, tangent negatif. Yang ni tangent positif tak nak. Sebab apa tangent di sini positif tak nak. Ni tangent negatif. Ni semua positif tak nak. Maknanya sudut kita berada di sekuan yang kedua dan sekuan yang keempat. Berada di sekuan yang kedua dan sekuan yang keempat. Okey, jadi cari sudut sepadan dia. Tangent negatif 1.4826. Okey, jawapan dia adalah 56 darjah. Jadi kita tengok dulu bagi sekuan yang kedua. Sekuan yang kedua sudut sepadan berada di sini 56 darjah. Jadi macam mana cari theta dia? 180 tolak dengan 56. Dapatlah 124. Dan sekuan yang keempat. Ni. Jadi kita mau cari warna merah ni. Dia adalah satu bulatan yang lengkap ni kalau kita ni. Jadi maknanya 360 darjah tolak dengan 56. Dapatlah kita punya theta. Kita punya sudut. Ini kita punya
nilai lah. Nilai bagi sudut bagi sekuan kedua dan sekuan yang keempat. Jadi cikgu harap kamu fahamlah macam mana cara untuk selesaikan soalan ini. Jadi habis sudah untuk pada hari ini. Jadi tolong faham elok-elok macam mana kamu mesti betul-betul faham apabila melibatkan sudut rujukan dan cara untuk menggunakan segitiga tegak, dan kamu kena faham sukuan pertama ni macam mana, kedua macam mana, ketiga macam mana dan keempat macam mana. Nilai dia. Jadi kamu kena betul-betul fahamlah tajuk ini. Okey, itu saja. Cikgu harap kita akan teruskanlah untuk macam mana untuk lukis graf bagi sin, cos dan tangent. Itu saja pada hari ini. Sekian, terima kasih.